Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita ingin ucapkan tahniah kepada Tan Sri Musa Aman atas pelantikan beliau sebagai TYT Sabah yang baru. Tahniah dan sabas kita ucapkan. Namun demikian, tidaklah dapat dielakkan pelbagai reaksi daripada netizen berkaitan dengan pelantikan TYT Sabah ini yang baru. Walau bagaimanapun secara peribadi, saya sangat mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Musa Aman terhadap pelantikan ini. Walau bagaimanapun seperti yang saya katakan tadi, di media sosial sekarang bercampur aduk pendapat dalam kalangan penduduk rakyat, khususnya di Sabah. Ada yang suka dan ada juga yang agak membantah ataupun boleh kata mengkritik pelantikan tersebut. Tetapi biasalah, seperti yang saya kata tadi, bukan semua orang dapat disenangkan hati. Musa Aman akhirnya dilantik TYT Sabah. Namun demikian, apa yang ingin dikongsikan hari ini dipetik daripada Malaysia Kini ialah beberapa cebisan suara yang mungkin sumbang yang dilemparkan oleh netizen. Bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman dilantik sebagai Tuan Yang Terutama TYT yang di Pertuan Negeri seterusnya berkuat kuasa 1 Januari 2025. Musa menerima surat cara pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong di Kuala Lumpur hari ini. Di bawah Perkara 1, Perlembagaan Sabah memperuntukkan bahawa TYT atau Yang di-Pertuan Negeri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Musa Aman akan menggantikan Juhar Mahiruddin yang tamat tempoh perkhidmatannya pada 31 Disember 2024. Penggal 4 tahun Musa sebagai TYT akan berakhir 31 Disember 2028. Musa juga dikurniakan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara oleh Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Tun. Jadi sekarang ini Tan Sri Musa Aman kini bergelar Tun Musa Aman. Sebelum ini, calon lain yang dilaporkan nama mereka diserahkan kepada Agong ialah bekas Ketua Menteri Joseph Pairin Kitingan dan bekas Speaker Dewan Rakyat Pendekar Amin Mulia. Musa berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sabah dari tahun 2003 hingga 2018 di bawah pentadbiran Barisan Nasional BN. Beliau digulingkan daripada kuasa pada tahun 2018 selepas pembelotan pasca pilihan raya menyaksikan Presiden warisan Safi Afdal menjadi Ketua Menteri. Musa kemudiannya menghadapi 46 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan konsesi balak di Sabah. Bagaimanapun, Musa dibebaskan pada Jun 2020 selepas pertuduhan ditarik balik berikutan permohonan pendakwaan. Pada 2020, Musa mengatur rampasan kuasa politik terhadap kerajaan pimpinan warisan di bawah Safi Afdal. Mendakwa telah mendapat sokongan majoriti adun, Musa berusaha untuk menuntut semula kuasa dengan mengemukakan kesnya kepada TYT Sabah. Bagaimanapun, percubaan rampasan kuasa itu akhirnya gagal apabila Safi meminta pembubaran Dewan Undangan Negeri mencetuskan pilihan raya mengejut. Dia juga diketepikan oleh Barisan Nasional dalam pilihan raya itu dan digugurkan sebagai calon. Salah satu skandal dikaitkan dengan Musa dalam berhubung seorang ahli perniagaan Sabah yang ditangkap pada 2008 cuba menyeludup mata wang Singapura bernilai 40 juta ringgit ke Malaysia dari Hong Kong. Suruhanjaya bebas menentang rasuah ICAC, Hong Kong dilaporkan mendapati wang itu diperuntukkan untuk Musa dan merupakan sebahagian daripada lebih banyak dana yang didepositkan ke dalam akaun bank Switzerland yang mengandungi 30 juta AS dollar yang didakwa dipegang sebagai amanah untuk Ketua Menteri Sabah ketika itu oleh seorang peguam. Musa menafikan semua dakwaan itu pada 2011. Kerajaan mengumumkan bahawa kertas siasatan yang dikemukakan kepada Peguam Negara oleh SPRM didakwa menunjukkan wang itu bertujuan untuk sumbangan politik kepada UMNO Sabah dan bukannya Musa sendiri.
Musa adalah Ketua UMNO Sabah ketika itu. Saudara, kita ingin ucapkan sekali lagi syabas dan tahniah kepada Tun Musa Aman yang telah dilantik sebagai TYT Sabah yang baharu. Meskipun pelbagai reaksi, pelbagai komen daripada netizen, tetapi itulah seperti yang kita kata tadi, bukan mudah untuk menyenangkan semua hati orang. Dan kita ingin doakan supaya Tun Musa Aman dapat mentadbir memerintah negeri Sabah ini dengan sepenuh hati dan membawa kepada kemajuan negeri Sabah. Sekian dulu. Jangan lupa tinggalkan komen anda, apa pula reaksi anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini, seorang menteri kedapatan merokok di kedai makan. Menterinya Tok Mat. Ini respon Menteri Kesihatan apabila diajukan soalan berkaitan dengan terkantoinya Tok Mat merokok di kedai makan. Dipetik daripada Malaysia Kini. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad menegaskan tiada sesiapa yang terlepas daripada Undang-Undang Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 jika merokok dalam restoran. Dalam satu hantaran di X, Zulkifli mengulas pemilik akaun X yang mendakwa Menteri Luar Muhammad Hassan sedang merokok di sebuah restoran. Dalam paparan gambar yang kita lihat, kelihatan seperti Tok Mat sedang merokok. Setelah Akta 852 Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 berkuat kuasa pada 1 Oktober yang lalu, saya berpegang kepada prinsip bahawa tiada sesiapa yang boleh mengatasi undang-undang. Balas Zulkifli di X. Zulkifli mengulas gambar yang dimuat naik di akaun @messianinsider memaparkan individu dipercayai Muhammad sedang memegang rokok bersama sekumpulan lelaki. Menurut akaun X berkenan, timbalan Presiden UMNO itu didakwa merokok di sebuah kedai makan ketika pulang ke kawasan. Pemilik akaun itu juga memaparkan poster mengenai 28 tempat larangan merokok oleh Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, tiada maklumat lanjut berkenan tarikh dan masa perbuatan itu dilakukan, selain nama restoran itu juga tidak didedahkan. Zulkifli berkata, Akta 852 yang berkuat kuasa 1 Oktober lalu akan dilaksanakan tanpa dui standard. Bagaimanapun, Zulkifli tidak mengesahkan sama ada individu berkenan adalah Muhammad atau Tok Mat seperti didakwa pengguna media sosial. Saudara, apa pula pendapat anda dan komen anda untuk isu kali ini? Kita sangat menyokong tindakan kerajaan yang mana melarang merokok di kedai makan. Kita juga menyokong akta baharu ini dikuatkuasakan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira pangkat, darjat dan siapapun mereka. Sama ada beliau adalah menteri, beliau adalah sesiapapun, kalau dah melanggar undang-undang, perlu dikenakan tindakan. Oleh sebab itulah, kita bersetuju apabila Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad menegaskan tiada sesiapa yang terlepas daripada Undang-Undang Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 jika didapati merokok dalam restoran. Ini dalam satu hantaran di X, Zulkifli mengulas pemilik akaun X yang mendakwa Menteri Luar Muhammad Hassan atau Tok Mat sedang merokok di sebuah restoran. Saudara-saudara sekalian, apakah dengan ini benarkah orang yang dipaparkan dalam gambar yang anda lihat ini adalah Tok Mat? Kerana Akta 852, Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 telah pun berkuat kuasa bermula 1 Oktober yang lalu, dan menurut Zulkifli, beliau berpegang kepada prinsip tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Inilah yang kita mahu. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda.